Tuan yang hormati dan sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini juga tadi dibaca oleh tuanku terjemahannya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maksudnya katakanlah, wahai Muhammad, Tuhan yang punya kuasa pemerintahan. Dia boleh bagi siapa saja kuasa pemerintahan kalau dia nak. Dia boleh muliakan siapa saja kalau dia nak. Dan dia boleh jatuhkan siapa saja kalau dia nak. Dan dia boleh hinakan siapa saja kalau dia nak. Kalau dia nak. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sesuai kita baca. Dan kita berdoalah mudah-mudahan suatu hari nanti jangan sampai ayat Quran juga tak boleh baca di parlimen. Sekarang ni istilah kafir, Yahudi, Zionis tidak boleh disebut di parlimen. Sebab boleh menimbulkan sakit hati pada orang lain. Selama ni, kita jarang dalam program-program umum yang ada orang bukan Islam ataupun di parlimen sekalipun menunjukkan kafir itu pada orang kafir. Kita hanya sebut bukan Islam. Kita jarang sebut orang kafir. Tak ada. Tapi hanya kerana pada waktu itu ada sedikit pertelingkahan antara ahli parlimen Pekalan Cepa dan beberapa ahli parlimen yang lain berkaitan dengan isu, bermula dengan isu bila ada orang bukan Islam menggunakan ayat Al-Quran dengan tidak ditafsirkan secara tepat. Seolah ayat itu ditujukan kepada kita untuk mengajar kita supaya taat kepada pemimpin, taat kepada pemerintah. Kita kata betul. Tapi ayat itu dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Sambungnya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Yang ini dia tak baca. Kita beritahu orang-orang yang beriman wajib taat pada Allah, taat pada Rasul. Itu ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang tidak boleh kita belah bagi. Ketaatan yang tak boleh sikit pun kita engkari. Ya. Okey, kita sambung. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Datuk Sri Syahidan Kasif, ahli parlimen Arau yang dahsyat dan hebat. Jadi ringan sikit beban saya boleh berkongsi pengalaman tentang isu-isu di parlimen. Beliau antara ahli parlimen yang sangat aktif. Sekarang beliau ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat merangkap pengurusi Lujnah Hal Ehwal Parlimen PAS. Sila Datuk Sri, izinkan saya menamatkan. Tak habis lagi. Sila. Apa? Selamat datang. Saya sambung balik. Jadi kita berhujah. Tak bolehlah orang bukan Islam bukan tak boleh menafsirkan Al-Quran. Membaca tafsir Al-Quran boleh. Menterjemahkan ayat Quran boleh. Nak baca pun boleh. Tak jatuh haram. Tapi bila disebut hanya menyuruh kita orang yang beriman wajib taat pada pemimpin tanpa ada ulasan, kita pertikailah. Sebab ayat itu dimulakan, Allah perintahkan kita taat kepada Allah dan Rasul secara mutlak. Tak boleh kita ingkari. Lepas tu barulah wa ulil amri minkum, dan pemimpin di kalangan kamu. Dan kalau kamu berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kamu berselisih dan apa saja perkara, maknanya rakyat dengan pemimpin, pemimpin sama pemimpin berselisih dan apa saja perkara, farudduhu ila Allah wa rasul. Kembali pada Allah, kembali pada Rasul. Itu yang kita nak. Bukan taat bayi buta, taat dengan manusia ni taat yang mukhayyad, yang bergantung sejauh mana pemimpin taat pada Allah, taat pada Rasul, kita taat lah. Kalau dibentangkan rang undang-undang yang menjerut kepentingan rakyat,
yang menzalimi rakyat, kita nak tahan ke? Nak patuh ke? Kita kena bahas. Bukan bermakna taat pada pemimpin langsung tak boleh kritik, kena kritik. Taat pada pemimpin bukan bermakna tak boleh nak menjatuhkan dia. Boleh, tapi cara demokrasi lah. Kita nak jatuhkan kerajaan ni bukan cara macam negara-negara di luar melalui rampasan kuasa, guna tentera dan sebagainya. Tidak, melalui demokrasi. Bagaimana kerajaan boleh jatuh? Ada 2-3 cara. Tok Guru dah sebut di parlimen. Pertama, bila kita kemuka usul undi tak percaya dan dapat sokongan, walaupun 1 kerusi kita lebih, kita menang, jatuhlah kerajaan. Sebagaimana kita ada sejarah. Di Perak, waktu kita pemerintah itu sekejap, Pija jadi MB. Amna bawa usul undi tak percaya. Kemudian menang, jatuh Pija. Dia menghadap tuanku, letak jawatan. Kemudian kita bagi SD baru kepada Datuk Syarani. Jadi MB. Kita yang bantah usul tersebut pun bagi SD, tak ada masalah. Jatuhlah kerajaan. Jatuhlah menteri besar. Kerajaan tak jatuh, menteri besar jatuh. Untuk esko baru, untuk MB baru. Itu secara. Yang kedua, menarik sokongan. Kalau misalnya ada beberapa ahli parlimen BN, ahli parlimen GPS, DRS, Bahasa Sarawak, tarik sokongan. Sehingga Anwar hilang sokongan. Tak cukup 112 ya. Tak cukup 112, hilang kepercayaan, hilang sokongan. Dia kena letak jawatan. Waktu itu, kita akan kemuka ST baru untuk mencalonkan siapa-siapa yang kira-kira dapat kepercayaan, majoriti daripada ahli parlimen untuk menjadi PM. Kalau misalnya Datuk Seri Saidan Kasim dapat 120, Datuk Seri lah jadi Perdana Menteri. Saya jadi ahli parlimen biasa pun tak apa. Okey, itu cara. Yang kedua, kerajaan kena bubarkan parlimen untuk beri mandat semula pada rakyat untuk milih kerajaan. Itu cara demokrasi. Kerajaan jatuh. Kita bukan guling kerajaan dengan cara rampah kuasa melalui senjata dan sebagainya, tawan PM, tawan Putrajaya, guna senjata api, guna tentera. Tak. Tapi cara demokrasi yang tidak salah pun. Mungkin cara pertama, usul undi tak percaya agak sukar. Sebab usul itu boleh sama ada diterima atau ditolak oleh speaker. Dan oleh kerana speaker tu, mereka, takkanlah kita bawa usul undi tak percaya akan diterima oleh speaker. Datuk Seri Saidan Kasim ni antara yang paling banyak tiap-tiap hari kemuka usul. 1 pun tak pernah diangkat. Betul Datuk Seri? Tiap-tiap hari sampai 3, 4, 5 usul. Pembangkang 2 usul. 1 pun tak pernah diterima. Ada satu yang diterima daripada Jerantut. Itu pun dibahas di kamar khas. Bukan secara terbuka. Tapi Datuk Seri kata, usul yang melibatkan kepentingan rakyat. Usul yang melibatkan persepadanan. Usul yang melibatkan apa lagi? Kos sara hidup. Macam-macam lagi, harga padi dan sebagainya. Usul yang melibatkan kepentingan rakyat, tapi speaker tolak. Jadi kalau kita nak usul, undi tak percaya, mungkin agak sukar. Caranya, tarik sokongan. Doakanlah tuan-tuan sekalian, supaya beberapa ahli parlimen BN ke, ahli parlimen DPS, DRS di Sabah Sarawak, tarik sokongan, supaya kita boleh kemuka SB baru untuk melantik seorang PM, dan juga PM tersebut kalau dilantik akan bentuk kabinet yang baru. Baik. Jadi bila kita kemuka macam itu, timbullah pertelingkahan antara YB Penggalan Cepa dengan beberapa ahli parlimen daripada DAP sehingga timbul istilah KP. Padahal istilah KP itu timbul apabila Penggalan Cepa membangkitkan tentang suatu penyataan daripada Mufti Pahang yang mengatakan DAP ini kafir harbi. Penggalan Cepa Ustaz Marzuk kata, saya tak setuju dengan kenyataan Datuk Mufti Pahang. Sebab DAP bukan kafir harbi. Kalau kafir zimi, mungkinlah kafir harbi ini kafir yang menggunakan kekuatan untuk lawan kerajaan. Kafir yang ada di negara kita guna demokrasi melalui pilihan raya. Sebab tu tak boleh kita kata DAP kafir harbi. Bahkan kafir-kafir di Malaysia ni, tak kira DAP ke apa ke, bukan kafir harbi. Sebab mereka masih lagi taat pada demokrasi, pada undang-undang, taat pada tuanku dan sebagainya. Kafir harbi ini suatu kelompok kafir yang guna senjata untuk gulingkan kerajaan, untuk jatuhkan kerajaan. Tapi timbullah macam-macam sehingga keluar kenyataan daripada beberapa ahli parlimen DAP yang mereka sakit hati terhadap istilah KP yang seolah ditujukan pada mereka. Nak tuju pada siapa lagi kalau bukan mereka?
Cuma jarang di parlimen kita kata orang kafir nak kata orang bukan Islam, orang bukan Islam. Tapi hanya kerana isu itu didebatkan, akhirnya speaker pada suatu hari buat suatu ruling di di Dewan untuk tidak membenarkan perkataan kafir, Zionis, Yahudi digunakan di parlimen sebab boleh menimbulkan sakit hati. Saya bangkit, YBR pun bangkit. Saya tanya, tak kalah tak boleh guna istilah kafir sebab ini istilah yang Al-Quran sebut. Macam mana kita nak terjemahkan kul ya ayyuhal kafirun? Ada orang terjemah tak? Wahai orang-orang bukan Islam. Tak. Bacalah mana-mana terjemahan Al-Quran. Tafsir Ibn Ar-Rahman ke mana ke dalam bahasa Melayu, kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai Muhammad, hei orang-orang bukan Islam ke orang kafir? Orang kafir. Innal ladzina kafaru. Hei orang kafir juga. Ada terjemah, hai orang bukan Islam. Walaupun maksud kafir dengan bukan Islam itu sama, tapi diterjemah dalam mana-mana tafsiran, dalam mana terjemahan, hai orang-orang kafir. Tak timbullah masalah mereka sakit hati. Ini istilah Al-Quran. Kalau begitu tuan-tuan sekalian, saya pernah bangkitkan. Apabila jelutong, jelutong ni antara yang suka kacau, sama dengan ulangan, selalu kacau-kacau kita bercakap, kita bangkitkan. Kalau begitu, saya juga pernah dibangkitkan isu yang tak ada kena-mena dengan perbahasan bajet. Saya ambil bahagian membahaskan bajet. Saya ambil contoh bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengurus hazanah negara dengan cara adil. Tiba-tiba bangkit bila PAH nak bayar hutang harakah. Apa kena mengena? Engkau siapa? Kau bukan ahli PAH nak sibuk tanya hutang harakah buat apa? Satu. Engkau lawyer harakah ke? Kalau lawyer harakah, engkau tuntutlah di mahkamah, bukan di parlimen. Bila saya bangkitkan isu ini isu yang boleh menimbulkan sakit hati saya. Oh, waktu itu di belakang speaker tak layan. Ini bukan isu, ini bukan isu. Akhirnya kita duduk je lah. Itu dia tuan sekalian. Baik. Itu satu. Jadi mana? Di minggu, 2-3 minggu terakhir bulan 10 baru ni, 3 perkara. Yang lain nanti Datuk Seri akan sebut. Pertama, istilah kafir, Zionis, Yahudi tidak boleh disebut di parlimen kerana menimbulkan sakit hati. Bila saya tanya, bagaimana kita nak terjemahkan hai orang-orang kafir? Pun tak boleh sebut. Jadi saya bimbang, suatu hari nanti, bila DAP sudah berjaya menggunakan parlimen untuk kita orang bukan Islam, tak mustahil. Mungkin taklah, harap tidak. Kok suatu hari nanti, ayat Quran pun tidak boleh digunakan di parlimen. Sebab orang PAH ni bila bercakap, guna ayat Quran. Mukadimah tu ayat Quran. Datuk Seri Hashim Kasim ni pun dah macam ustaz di parlimen. Tengok muka pakai kopiah macam ustaz dah. Al-Fadil ustaz. Datuk Seri Hashim Kasim. Baca Al-Quran lancar je. Hebat. Sejak seorang PAH ni hebat sungguh ni. Hebat dan dahsyat. Baik. Tak mustahil. Tak mustahil. Kalau suatu hari nanti ayat Quran juga tidak boleh diguna. Tapi harap-harap tidak jadi kenyataan lah. Sebab kita berusaha memang guna ayat Quran. Setakat ni alhamdulillah kita boleh guna ayat Al-Quran. Yang kedua, yang sangat-sangat malam. Apabila Datuk Seri Shahidan Kasim antara yang bila berucap di parlimen, dia guna gadget. Letak kat sini. TikTok dia. 50 juta. 60 juta. Kalah TikTokers yang lain. Ni. Maharaja TikTok. Saya orang muda. Muda pun dah 60 tahun tuan-tuan. Tapi bandingan Datuk Seri yang muda lagi. Pun tak guna gadget. Saya hanya ambil daripada video YouTube parlimen tu, saya petik ucapan saya viralkan. Tapi Datuk Seri Shahidan Kasim live terus. Puluhan juta Datuk ya. Tak boleh guna. Kita berujar, saya bangkit. Datuk Seri pergi, saya pun bangkit juga. Kalau hanya semata-mata tak memandang muka speaker sebab kita tengok gadget, tak ada masalah. Gadget boleh letak macam ni. Depan speaker sana kan. Pun tak boleh. Dulu dia kata bagi alasan, ahli parlimen yang guna gadget, duk sibuk tengok gadget, tak tengok muka speaker sebab memanglah peraturan speaker dia bila ucap kena pandang speaker. Bagaimana pula dengan orang yang baca tag? Ada ahli parlimen pegang tag, tak tengok muka lain dah. Kalau tag tu jatuh, kena kabut. Cari. Ada. Bergantung pada tag semata-mata. Oh itu tak apa. Yang tak boleh gadget. Sangat malang. Dalam dunia sekarang ni, semua orang guna
segala macam kemudahan komunikasi yang canggih, tiba-tiba TikTokers tidak boleh digunakan, TikTok tidak digunakan, gadget tidak digunakan. Datuk Seri Sedam berhujah, kalau kita mengharapkan RTM untuk siarkan ucapan-ucapan pemimpin kita di halayak, sukarlah. Tapi bila kita buat live, dalam masa berucap, tak payah tunggu sejam, 2 jam lepas berucap, tak payah tunggu sehari 2 hari, hari itu juga rakyat boleh menyaksikan. Sebab itulah puluhan juta. Ada 2 orang ahli parlimen. Satu ahli parlimen Muar, Syed Saddiq, dan ahli parlimen Arau. Ya, yang sering menggunakan gadget. Sekarang dah tak boleh. Sangat malang. Yang ketiga, dalam minggu lepas sebelum penggulungan bajet oleh PM, kita mengharapkan Menteri Pendidikan menjawab isu yang berkaitan dengan solidariti Palestin. Sangat malang. Peringkat awal kita bagi tepukan yang sangat gemuruh pada Menteri Pendidikan, sebab dalam ucapan awal dia, jawapan awal dia, dia berjaya menarik simpati kita untuk menyokong tindakan kerajaan supaya program solidariti Palestin di sekolah-sekolah diteruskan. Tapi di hujung tu, kita kecewa. Pertama, dia tidak menjawab persoalan-persoalan kita bangkitkan sewaktu kita berucap di parlimen berkaitan solidariti Palestin. Antaranya, dia buat do and don't dia. Do's and don't tu, antara yang tak boleh takbir, tak boleh kunut nazilah, tak boleh membuat satu, orang kata pentomen ke, ataupun satu persembahan ke, yang digambarkan aksi ganas. Sebab berlaku dalam sebuah sekolah ni, bawa senapang mainannya, senapang plastik, peluru pun tak ada, apa pun tak ada. Kemudian bawalah aksi-aksi untuk supaya orang simpati pada nasib umat Islam Palestin dan marah pada kezaliman Israel. Itu biasalah. Bila kita berdemonstrasi ataupun kita nak bangkitkan semangat, nak bangkitkan emosi rakyat supaya simpati pada nasib umat Islam Palestin, kita gambarkanlah kezaliman Zionis Israel. Kita kutuk Israel, kita kata jahanam Israel, kita kata hantu Israel. Tak boleh. Itu sebab dalam demonstrasi yang dianjurkan oleh mereka, yang diketahui oleh seorang yang Dr. Musa, ada anak-anak muda yang menjerit kata hancur Israel, angkat gambar spanduk Netanyahu, setan Netanyahu tu. Tak boleh. Bahkan dianggap ni perangai macam Zionis sebab tak dengar arahan. Kita ada adab, kita ada cara kita. Maknanya sekarang hidup Palestin, kutuk Israel tak boleh. Kata Israel zalim tak boleh. Kata Binyamin itu setan pun tak boleh. Padahal dia bapa segala setan. Tak boleh. Di sekolah-sekolah pun tak boleh. Sekarang hidup Palestin. Kita nak gambarkan perjuangan Hamas pun tak boleh. Nak takbir Allah, takbir ini membesarkan Allah. Membesarkan Allah bukan ketika sembahyang Allahu Akbar, ketika laungan azan Allahu Akbar, tak. Ketika berdepan dengan musuh, kita nak besarkan kita. Kita ni kecil bandingkan dengan Israel. Tapi kita nak besarkan Allah, sebut Allahu Akbar. Dengan sebutan Allahu Akbar tak jatuh pun Israel, tak jatuh pun Amerika. Apa salah tak jatuh pun kerajaan BN hari ini, kerajaan PSBN hari ini dengan laungan Allah. Tak boleh kalau Allah Akbar, tak boleh sebut. Satu, doa kunut nazilah pun tak boleh. Saya tak tahu sama ada menteri itu faham ataupun tidak apa dia doa kunut nazilah. Doa kunut nazilah ni hukumnya sunat, dituntut bila kita ditimpa musibah dalam bentuk bala, bencana, COVID dan sebagainya. Dan dibaca ketika solat fardu di rakaat terakhir. Bukan waktu perhimpunan ni kita baca doa. Tak. Itu bukan doa kunut nazilah. Itu doa biasa. Doa kunut nazilah mesti dibaca waktu solat. Yang sangat afdal solat fardu, bukan solat sunat. Tak kira fardu zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Di rakaat akhir baca doa. Doa minta Allah bagi kemenangan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanin mujahidin fi Palestin. Itu yang kita baca. Ya Allah, berilah kemenangan kepada saudara kita para mujahid di Palestin.
Salah ke baca doa tu? Kita baca doa supaya musuh-musuh Islam, Yahudi Israel dibinasakan oleh Allah. Wafarik jamahum, pecah belahkan mereka, hapuskan mereka, hancurkan mereka. Salah ke? Oh, boleh menimbulkan sakit hati bukan Islam. Doa ni baca waktu solat. Buat apa tunjukkan ke apa tradisi parti Palestin? Waktu Zuhur, semua jamaah, imam baca doa kunut nazilah. Oh, bukan Islam, tak ada dalam sembahyang tu. Hanya kita je. Apa yang mereka nak sakit hati pula? Amat malang lah. Ya. Ini kita pun tak faham. Ya. Ini perihal yang berkaitan dengan amalan orang Islam yang sangat dituntut dan dianjurkan oleh Rasulullah. Di ketika kita ditipu musibah, tiba-tiba tak boleh baca doa kunut nazilah di sekolah-sekolah. Inilah peluang kita nak didik anak-anak kita erti perjuangan. Supaya suatu hari nanti, kalau negara kita kena jajah, negara kita diancam oleh musuh, anak-anak kita sudah ada tarbiyah. Bagaimana mereka menggunakan senjata doa untuk berhadapan dengan musibah tersebut. Tiba-tiba tak boleh. Jadi akhirnya, tak mustahil. Suatu hal sebagaimana yang berlaku kata umat Islam di Bosnia. Sembahyang pun tak erti, apa pun tak erti. Bila berdepan dengan Serbia, habis. Tak ada semangat mempertahankan negara, mempertahankan agama. Hilang semangat jihad dia. Saya ni sering pergi ke Cambodia. Sebab saya ada pelajar-pelajar di sekolah saya, pusat dakwah ni orang Cambodia. Saya kata apa salah di Cambodia ni, kita ambil pengalaman umat Islam Rohingya. Bila mereka hilang semangat jihad, mereka tak mampu berjihad untuk mempertahankan tanah air mereka daripada puak-puak Myanmar. Junta Myanmar. Akhirnya jadi pelarian. Tak mustahil suatu hari nanti, apa yang berlaku atas kamu 30-40 tahun dulu, berdepan dengan Cambodia, berdepan dengan Vietnam ya. Dengan mereka. Cambodia. China ke mana? Cambodia. Sehingga mereka jadi pelarian. Kezaliman Pol Pot yang bunuh umat Islam. Tak ada semangat jihad, akhirnya jadi pelarian. Datang ke tanah air kita. 30-40 tahun dulu. Jadi saya ingatkan anak-anak murid saya, kamu sekarang dah jadi da'i, ajar tentang jihad. Bacakan hadis-hadis tentang jihad. Bacakan ayat tentang jihad. Suatu hari nanti, kalau berlaku kezaliman ke atas kamu, sebagaimana umat Islam yang dizalimi oleh Pol Pot, kami harus semangat jihad. Tengok apa yang berlaku kata umat Islam Rohingya. Mereka tak ada semangat jihad. Akhirnya, mereka jadi pelarian. Dan merempat di tempat orang. Sebab tak ada yang nak berjihad. Semangat jihad dah mati. Tak mustahil. Orang Islam kita hari nanti, kalau dimatikan roh jihad, nak baca doa kunut nazilah pun tak kerti, nak bangkitkan semangat dengan telaungan Allahu Akbar pun tak pandai, tak kerti, tak disuruh, tak dihajar, dihalang. Suatu hari nanti, kalau negara kita dijajah oleh dunia luar atau sebagainya, apa akan berlaku atas semangat jihad? Kita nak lari ke mana? Nak lari ke mana kita? Ini bumi kita. Sekarang alhamdulillah Palestin ada Hamas. Kalau harapkan orang Islam Palestin tanpa Hamas, apa akan berlaku? Brigade Al-Qassam, salah satu sayap yang ditubuhkan oleh Hamas inilah yang berjaya membangkitkan semangat, yang berjaya menggerunkan Israel dan sekutu-sekutunya. Padahal kekuatan senjata mereka tak sebanyak mana. Mereka tidak ada kereta kebal. Mereka tidak ada jet. Mereka tidak ada macam-macam, tak ada. Mereka hanya ada semangat. Walaupun mereka belum mencipta peluru berpandu sendiri. Mereka hanya ada apa yang ada pada mereka saja. Tapi semangat jihad mereka menggerunkan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan sekalian, saya kira cukuplah ya. Untuk giliran Datuk Seri saya dah kasih pula. Banyak lagi yang beliau akan bangkitkan isu-isu di parlimen dan isu-isu yang lain. Dan kalau saya nak sentuh pun banyak lagi isu berat sebagainya. Tapi bagilah giliran Datuk Seri pula bangkitkan isu ini untuk sama-sama kita memahami tentang perjuangan kita ahli parlimen di parlimen untuk memperjuangkan nasib rakyat berkaitan dengan isu beras tempatan, tak ada beras import pula mahal, nak dapat beras tempatan susah dan sebagainya. Kita pengeluar beras, macam saya duduk di Parit Buntah. Parit Buntah ni daerah Krian.
Jelapang padi yang kedua lepas Kedah Parit Buntah. Macam mana orang Parit Buntah tanam padi, padi dah siap dituai, esok nak beli padi, beli beras di kedai, tak ada. Ini es krim ni dibelanja oleh Datuk Seri Saidah Hasif ni. Kalau ada Musangking, dengan Musangking boleh belanja. Tak ada nak lain kali kena bawa toke durian, nanti Datuk Seri kita belanja durian pula. Es krim pun jadilah Okey, jadi Parlimen masih lagi bersidang. Ada kira-kira sebulan lagi akan tamat 30 November. Minggu depan esok perbahasan peringkat jawatan kuasa, peringkat dasar dah lepas, dah lulus dah bajet, peringkat jawatan semula. Kita ada beberapa kementerian akan dibahaskan secara terperinci, tapi setiap seorang ada diberi peluang bercakap 5 minit. Nak bahas peringkat jawatan kuasa 5 minit seorang. Jadi kita sentuhlah isu-isu yang berkaitan dengan masalah tempatan dan sebagainya. Kemudian lepas dibahas peringkat jawatan kuasa kira-kira 12 hari, kemudian ada lagi lah rang undang-undang yang dibentang. 30 November akan tamat sidang Parlimen, ditangguh sehingga tahun depan. Tahun depan tak tahu kerajaan mana. Mungkin kerajaan kita kalau bertukar. Doa je lah ya. Boleh? Nak ke bertukar kerajaan? Nak? Nak kena pakai doa ya. Pakai doa insya-Allah. Dan mudah-mudahan kerajaan boleh tumbang dengan cara yang dibenarkan oleh demokrasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.